Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan dengan unit 6 iaitu haba. Jom kita lihat apakah itu haba. Haba ini sebenarnya adalah satu bentuk tenaga. Okey, tenaga apa? Tenaga yang dipindahkan apabila terdapat perubahan suhu. Okey. Dan apakah itu suhu? Suhu ini sebenarnya ukuran. Okey, dia mengukur darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu bahan. Okey, bagi untuk awak mudah memahami konsepnya macam ni. Awak demam, badan awak panas. Kenapa badan awak panas? Okey, badan awak panas kerana awak telah menerima ataupun dalam badan awak mempunyai haba yang sangat tinggi. Okey, haba yang tinggi sampai awak rasa tak selesa dan permukaan kulit awak pun boleh rasa panas. Tetapi apabila awak pergi jumpa doktor, doktor akan cek ataupun ukur awak punya darjah kepanasan. Ya, awak demam, tetapi demam tahap yang mana? Adakah tahap yang serius ataupun tahap yang biasa? Jadi macam mana nak tentukan? Kena ukur dan kena ataupun perlu ada bacaan, dan suhu inilah yang memberi bacaan terhadap kepanasan ataupun demam awak itu, sama ada 40 degree Celsius ataupun 38 ataupun 37. Okey, contoh supaya awak lebih faham apakah itu haba dan apakah itu suhu. Jadi, bagaimana untuk kita mengukur suhu? Adakah hanya sekadar kita letak tangan di kepala untuk tahu darjah kepanasan ataupun bagaimana? Okey, satu alat untuk mengukur suhu, tak kisahlah suhu apa yang awak nak ukur, adalah termometer. Okey, dan terdapat pelbagai jenis termometer yang digunakan untuk mengukur suhu. Okey, yang pertama adalah mercury thermometer, di mana ianya menggunakan mercury sebagai penanda aras suhu ataupun bacaan suhu kepada sesuatu bahan. Dia menggunakan mercury, tetapi mercury ini sangat bahaya untuk digunakan. Yang kedua adalah termometer yang digunakan di dalam makmal. Okey, ini biasa kita guna dalam makmal untuk melaksanakan eksperimen ataupun uji kaji. Okey, yang ketiga ini adalah termometer yang digunakan untuk melihat suhu bilik ataupun suhu sesuatu kawasan. Boleh gantung pada dinding bilik ke, pejabat ke, untuk melihat berapa suhu kawasan ataupun tempat yang kita letak tu. Okey, dan yang terakhir sekali kita boleh lihat ini adalah termometer biasa yang kita nampak dan boleh dijual di farmasi, dan saya percaya sekarang ni ramai yang satu keluarga mempunyai satu termometer. Okey, ini digunakan untuk cek suhu badan kita, suhu badan manusia. Unit piawaian bagi suhu adalah darjah Celsius ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai degree Celsius. Apabila awak nak cerita ataupun nak bercakap tentang suhu, okey, 36 sahaja salah. Perlu ada 36 darjah Celsius. Okey, itu adalah yang betul. Perlu ada unit. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 146, di mana di sini menerangkan tentang haba dan suhu seperti mana yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Okey, kita pergi ke muka surat 147. Di sini menerangkan tentang bacaan termometer. Okey, ditulis di sini cecair di dalam termometer akan mengembang atau mengecut. Okey, seperti mana yang kita tahu tadi, boleh rujuk juga muka surat 146. Di dalam termometer ada satu cecair, di mana cecair inilah yang akan membantu untuk kita melihat tanda aras bacaan sesuatu suhu. Okey, jadi cecair tersebut akan mengembang atau mengecut apabila ianya terdedah kepada suhu persekitaran yang berbeza. Okey.
Satu konsep sebelum kita melihat kepada gambar rajah tersebut, satu konsep yang awak perlu faham adalah apabila sesuatu bahan itu mempunyai bacaan yang tinggi, okey, menunjukkan tahap kepanasan yang tinggi, ia memberi makna bahawa bahan tersebut mempunyai ataupun menerima banyak haba. Dan haba itulah yang menyebabkan bahan tersebut panas dan memberikan bacaan yang tinggi. Okey, sama juga dengan keadaan di mana bahan tersebut mempunyai suhu yang rendah, menunjukkan bahan tersebut tidak mempunyai banyak haba. Okey, jadi haba dia rendah. Apabila habanya rendah, bahan tersebut akan menjadi sejuk, tidak panas. Okey, kita lihat rajah yang pertama. Rajah pertama kita dapat lihat bahawa bacaan suhu tersebut adalah 30 darjah Celsius. Okey, jadi penerangannya adalah apabila suhu bahan menurun, okey, apabila suhu bahan menurun, aras cecair di dalam termometer menurun kerana cecair tersebut mengecut. Okey, jadi apabila suhu menurun bermaksud bahawa di situ kekurangan haba. Apabila kekurangan haba, cecair di dalam termometer akan mengecut dan disebabkan itulah bacaannya adalah rendah sebab cecair tersebut akan menurun dan memberikan bacaan yang rendah. Manakala gambar rajah di sebelah ataupun gambar rajah nombor 2 memberi bacaan 40 darjah Celsius di mana penerangannya adalah apabila suhu bahan meningkat, okey, suhu bahan meningkat menunjukkan penerimaan haba yang banyak. Aras cecair di dalam termometer meningkat kerana cecair tersebut mengembang. Jadi apabila sesuatu bahan itu menerima haba yang banyak, ia akan menyebabkan cecair di dalam termometer ini mengembang. Bila dia mengembang, dia akan meningkat. Okey, dia akan naik ke atas dan disebabkan itulah ia akan menunjukkan bacaan atau ukuran suhu yang tinggi. Okey, kita lihat perkataan meniskus. Apakah itu meniskus? Meniskus ini adalah tanda aras untuk awak baca sesuatu bacaan. Okey, bacaan cecair. Okey, di mana ini adalah cecair biasa, contohnya alkohol. Okey, di sini awak boleh baca. Tetapi terbalik dengan merkuri yang ada di dalam termometer. Di mana, okey, ini akan memberikan awak bentuk yang lengkung. Merkuri akan bagi awak bentuk yang melengkung. Jadi bacaannya perlulah di bahagian atas. Okey, A adalah bahagian cecair biasa. Bila cecair biasa, ambil bacaannya pada lengkungan di bawah. Manakala kalau merkuri yang ada di dalam termometer, ambil bacaan pada lengkungan di atas. Ini adalah cara bacaan yang betul untuk termometer. Pelajar boleh rujuk muka surat 148 di mana ia menunjukkan kedudukan mata yang betul untuk melihat cecair. Okey, untuk melihat ukuran cecair. Kita lihat bahawa yang bahagian A di sini. Cara mengambil bacaan suhu dengan menggunakan termometer bercecair alkohol. Okey, seperti mana yang saya beritahu tadi bahawa cecair selain daripada merkuri, contohnya alkohol, ambil bacaan di bawah di meniskus di bawah lengkungan. Okey, ini adalah kedudukan yang betul. Manakala apabila membaca suhu dengan menggunakan cecair merkuri pada termometer, perlulah ambil bacaan atau meniskus. Okey, meniskus itu tanda aras
pada lengkungan di atas. Ini adalah cara bacaan yang tepat. Okey, kita lihat buku teks muka surat 150. Di sini kita lihat perubahan suhu air. Okey, kita baca. Suhu di persekitaran kita sentiasa berubah. Suhu air juga berubah mengikut suhu persekitarannya. Mari kita ikuti kisah si pengukur suhu untuk memahami perubahan suhu air dengan lebih lanjut. Okey, kita nampak gambar yang pertama adalah gambar ais batu di mana termometer ini kata sejuknya suhu 0 darjah Celsius ini telah mencapai tahap beku. Okey, telah mencapai tahap beku. Okey, selepas 40 minit ais tersebut mencair. Okey, lepas tu termometer tu cakap apa? Saya berasa selesa lah pada suhu 26 darjah Celsius, lebih kurang suhu bilik ataupun suhu normal. Selepas 15 minit, ada orang datang dan panaskan air tersebut sehingga mencapai takat didih 100 darjah Celsius. Okey, jadi apa yang takat beku dengan takat didih ni? Okey, takat beku ni adalah suhu di mana suhu ni pada suhu inilah air akan bertukar menjadi ais. Okey, kalau boleh lihat dalam awak punya freezer, okey, tempat letak ais batu dan sebagainya, awak akan nampak air batu akan bertukar menjadi ais. Pada suhu yang berapa? Pada suhu 0 darjah Celsius. Manakala takat didih pula adalah suhu di mana cecair akan bertukar menjadi gas. Okey, bila dia dah panas ni, okey, dah sampai 100 darjah Celsius, awak akan nampak wap air naik ke atas kan? Okey, jadi wap air itu adalah sebenarnya gas. Okey, itu adalah takat beku dan takat didih. Kita lihat yang seterusnya. Muka surat sebelah, dia kata air pada suhu bilik. Apa yang terjadi? Okey, dia ni tuang air kopi ke air panas ke di dalam cawan. Lepas tu dia kacau. Okey, dia kacau bagi sedap lah. Okey, so apa dia rasa? Panaslah sudu ni. Okey, sudu bentuknya adalah logam dan logam adalah konduktor yang baik untuk mengalirkan haba. Okey, apa yang terjadi? Okey, haba terdapat pada air panas. Okey, air panas ni dia ada haba mengalir ke sudu besi. Okey, sudu besi menjadi panas kerana menerima tenaga haba daripada air panas. Jadi, air panas ni dah ada haba. Sebab tu dia panas. Sebab dia ada banyak sangat haba. Okey, lepas itu haba itu dipindahkan kepada sudu logam. Okey, ingat, logam adalah konduktor yang baik. Okey, logam adalah konduktor yang baik untuk mengalirkan haba. Jadi sebab itulah dia boleh rasa sudu itu panas sebab haba telah dipindahkan daripada air panas tersebut kepada sudu. Jadi, haba yang terdapat pada sudu besi mengalir ke tangan apabila kita menyentuh sudu besi. Tangan kita berasa panas kerana menerima haba daripada suhu besi. Lepas tu kita pula rasa panas. Kenapa kita rasa panas? Sebab haba daripada suhu besi telah dipindahkan kepada kita. Okey, jadi dia berantai-rantai lah. Okey. Kenapa benda ni terjadi? Kerana haba daripada air panas mengalir persekitaran dari tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Okey, apa maksudnya? Apabila awak letak kopi dekat atas meja, lama-kelamaan kopi itu akan sejuk, ya. Dia tak akan letak makin lama makin panas, makin lama makin panas, tak. Okey, kenapa? Kerana
haba pada air kopi ke air panas tersebut akan bergerak ke persekitaran yang kurang panas ataupun yang lebih sejuk. Okey, ini adalah pergerakan haba. Okey, haba akan bergerak daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Jadi keadaan ini menyebabkan air panas kehilangan haba dan suhu air menurun. Suhu air akan menurun sehingga sama dengan suhu persekitaran atau suhu bilik supaya apabila air tersebut dia membebaskan haba dia ataupun haba dia bergerak daripada tempat panas ke sejuk supaya suhu air tersebut dia nak sama dengan suhu bilik ataupun suhu persekitaran. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini yang kita telah pelajari? Yang pertama, objek atau bahan yang panas akan mempunyai haba yang banyak, manakala objek atau bahan yang sejuk mempunyai kurang haba. Okey, ataupun ianya akan membebaskan haba. Dan yang paling penting adalah pergerakan haba. Haba dia bergerak daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Okey. Sebab itu air panas kita letakkan atas meja, lama kelamaan ianya akan sejuk. Kenapa? Kerana kerana haba tersebut akan bergerak daripada tempat yang panas keluar. Ke tempat yang sejuk. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita akan sambung pada sesi pembelajaran minggu hadapan.